Ustaz Azman, penyelaras Yayasan Al-Baghdadi Negeri Sabah, dan juga sahabat-sahabat pengurus-pengurus ALC dan penggerak-penggerak teknik Al-Baghdadi di Sabah, insyaAllah. Alhamdulillah, kita sampai petang tadi, 5 minit sebelum berbuka, untuk ending. Jadi kita terus berbuka dan terus ke sini untuk malam ni bersama-sama dengan sahabat-sahabat bagi berkongsi berkenaan dengan peluang perniagaan. Hari ini kita tak cerita tentang kerjaya, tapi kita bercerita tentang kerjaya sebagai seorang usahawan memiliki sebuah perniagaan untuk berjaya. Jadi pertama sekali kita akan perkenalkan Al-Baghdadi Group of Companies. Di bawah Al-Baghdadi Group kita ada 13 Al-Baghdadi Training Center dan 535 Al-Baghdadi Learning Center di seluruh negara, yang melayakkan kita menerima anugerah The Malaysia Book of Record bagi kategori The Largest Quranic Learning Center Chain. Dan juga alhamdulillah kita sekarang sedang bersiaran di Astro Ceria saluran 611 pada jam 6 petang hari Isnin hingga Khamis sepanjang bulan Ramadan. Jadi sebagai satu promosi kepada teknik Al-Baghdadi. Dan di sini adalah pusat pembelajaran Al-Quran, sama ada di peringkat negeri ATC dan juga di peringkat community ALC. Dan setelah 4 tahun kita bergerak, kita menemukan Al-Baghdadi Prenatal Education Program, selesai APEP, Al-Baghdadi Prenatal Education Program. Apa dia? Program pendidikan ibu hamil Al-Baghdadi. Ni kalau bahasa Inggeris macam terbalik. Program pendidikan ibu hamil. Biasanya orang ada program penjagaan ibu hamil, tapi kita adalah program pendidikan ibu hamil yang pertama di Malaysia. InsyaAllah hari Selasa depan, Selasa depan jam 3 petang kita akan present lagi sekali dekat Malaysia Book of Record untuk mendapatkan anugerah bagi APEP, program pertama di Malaysia, pengisian pertama. Sebab dia pun tak pernah dengar lagi, dia kata kami pun tak tahu. Dia jemput kita ke office dia untuk kita present. InsyaAllah kita akan kongsi di sana. Dan terkini kita ada Al-Baghdadi Playtime Center. Playtime Center adalah konsepnya sebuah tadika, tapi dia bukan tadika, dia sebuah pusat perkembangan bina yang kita daftar dengan Kementerian Pendidikan Malaysia. Kita dalam proses pendaftaran. Dan Playtime Center adalah sebuah pusat, konsepnya tadika 4, 5 dan 6 tahun. Sahabat-sahabat ada brosur kat situ. Kerana apa? Bila kita buka ALC, ramai di kalangan sahabat-sahabat kita di ALC tak berani nak ambil pelajar 4, 5 dengan 6. Jadi oleh sebab itu kita tubuhkan Al-Baghdadi Playtime Center. Sepenuhnya konsep pendidikan Al-Quran dan juga pendidikan lain. Bukan saja Quran, pendidikan lain berteraskan teknik Al-Baghdadi. Yang kita ada sekarang dekat ALC, Quran sahaja. Dan dekat APC kita akan pelbagaikan lagi silibus tersebut, modul tersebut, semuanya menggunakan pendekatan teknik Al-Baghdadi, struktur, analisis dan sintesis. Kini adalah sijil pengiktirafan daripada Malaysia Book of Record. Pada masa kita dapat ni, kita ada 521 di seluruh negara, the largest Quranic Learning Center chain. Dan Malaysia Book of Record, dia punya CEO dia orang Cina, jadi dia terpaksa mengiktiraf. Sebab kami pergi sana, masa kita nak dapat surat tu, kita pergi sana hampir dekat 2 jam kita tunggu surat tu keluar. Padahal dia nak sign. Maksudnya ialah dia bukan orang Islam, tapi nak iktiraf satu pendidikan Al-Quran. Dia nak tak nak, kita memang ada dokumen semua, jadi dia terpaksa beriktiraf. Alhamdulillah, usaha kita membawa pendidikan Al-Quran itu ke depan. Dan Astro Oasis, sebenarnya rancangan kita sebelum ni selama ini mengaji di Astro Oasis. Astro Oasis, kementik kanan dia orang India. Datang ke ofis kita, ketuk-ketuk, dia kata ni boleh buat rancangan TV. Kos dia RM800,000 sebulan. Tapi sebab dia kata tak apalah, Astro tanggung, terpulanglah. Kita kalau ada RM800,000 kita tak buat rancangan TV. Lebih baik kita salurkan kepada anak yatim, saudara baru dan asal di seluruh negara. Okey, alhamdulillah kita juga menerima sokongan daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM. Kita memohon mengambil masa lebih kurang 3 tahun lah. Kita memohon setiap tahun kita pergi present, masa tahun kedua pergi lagi, tahun 3 pergi lagi. Kita tak kecewa, sebab mungkin dia nak tengok bagaimana perkembangan yang penerimaan masyarakat. Alhamdulillah setelah 3 tahun kita mohon, tahun ketiga tu dia pun sebut dalam majlis, dia kata tiap-tiap tahun Al-Baghdadi mohon ni, kita kata kita takkan jemu, kita takkan kecewa, kita takkan putus asa kalau tak dapat hari ni, kita plan lagi tahun depan. Jadi dia lulus dan disokong sepenuhnya oleh JAKIM tentang teknik Al-Baghdadi. Jadi tak ada masalah untuk kita terus memperkembangkan teknik tersebut di seluruh Malaysia. Dan kita
juga patentkan teknik Al-Baghdadi ini di Perbadanan Harta Intelek. Kita patent 2011, kita mula 2009. Jadi 2 tahun selepas kita mula baru kita patent. 2 tahun selepas kita patent baru ada orang tanya soalan. Soalan pertama, kita jumpa dengan pengarah kurikulum kemas, dia tanya apa? Teknik Al-Baghdadi ini patent. 2 tahun sebelum tu tak ada orang tanya tentang patent. So tiba-tiba soalan pertama dia tanya kita patent. Patent. Sebab dia kata patent ni penting kerana dia tak ada isu kita ambil teknik orang lain, kita ambil patent orang lain, tidak teknik ni kita bangunkan sendiri di Malaysia oleh Ustaz Jalal sendiri, Alhamdulillah, dan memang asalnya daripada Malaysia. Kita patentkan itu untuk bukan mengawal bisnes, tapi kita mengawal disiplin ilmu. Sebab bila orang jumpa alat ketuk tu, kalau dia tak tahu apa-apa, tiba-tiba kita jual buku dengan alat ketuk dekat MPH bookstore, dia akan kata Al-Baghdadi ni bagi souvenir, jual buku ada souvenir, sebab dia tak tahu disiplin. Tapi kalau kita dah datang khusus, dah hadir khusus, kita tahu bagaimana nak menggunakan teknik Al-Baghdadi. Okey, kenapa berniaga? Kita renungkan sedikit di malam Ramadan ni, malam Lailatul Qadar yang tak ada qadar. Kenapa berniaga? Okay, prinsip perniagaan bukan hanya menjana wang, tapi perniagaan bermula dengan inovasi, diteruskan dengan kemahiran dan pengetahuan. Alhamdulillah, teknik Al-Baghdadi satu inovasi. Kita dah inovasikan teknik tersebut. Cuma kita sebagai penggerak perlukan satu kemahiran dan pengetahuan. Sebab tu kita pergi kursus. Sebab tu kita pergi kursus. Dan kursus tu penting sebagai seorang guru, sebagai penggerak yang nak membawa teknik Al-Baghdadi jauh ke depan. Kita perlu memiliki satu kemahiran, skill. Dan insya-Allah dengan APC dan APEP menambah lagi ruang kemahiran yang kita ada. Dan perniagaan bukanlah apa yang anda lakukan, tetapi bagaimana anda melakukan. Kita memilih Al-Baghdadi itu betul, kita melakukan Al-Baghdadi, tapi bagaimana kita melakukan perniagaan tersebut di peringkat komuniti itu yang lebih penting. Dan sebenarnya perniagaan adalah sebuah sikap, mentaliti dan cara berfikir yang perlukan kepada pemikiran yang sangat positif. Kalau 2 orang pun datang taklimat kita, jangan kita risau. Sebab dalam bisnes, 2 orang yang ada depan kita, dia ada 200 orang belakang. Jadi malam ni hadir lebih kurang 20 orang. Sebenarnya di belakang 20 orang ni ada 4,000 orang yang ada dalam SMA, ada dalam phonebook dia, ada dalam dia punya apa dia panggil tu, dia punya WeChat lah, macam-macam lah sekarang ni, Facebook dan sebagainya, yang dia boleh sebarkan. Dan tak semestinya orang datang hari ni yang akan bersama dengan kita, tapi orang di belakang dia juga akan bersama kita. Jadi kita, apa yang kita buat sebenarnya adalah sikap kita, mentaliti dan cara berfikir kita sebenarnya. Itu adalah satu perniagaan. Okay, kenapa berniaga? Allah SWT berfirman, yang bermaksud, dan kerjalah apa yang telah Allah janjikan untuk kamu di akhirat nanti, tapi jangan lupa bahagian kamu dari kenikmatan duniawi. Tak salah, kita kejar akhirat, kerana akhirat itu adalah kita punya kampung halaman yang kekal abadi. Tapi jangan lupa bahagian dunia yang ada. Kerana kenikmatan dunia ni kita wajib menikmatinya. Okay, dan perniagaan adalah pekerjaan terbaik selepas pembuatan dan pengeluaran. Okay, dikatakan, disabdakan oleh Nabi SAW, apakah pekerjaan yang paling baik di sisi Allah? Bagi dia menjawab, pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli atau perniagaan yang mabrur yang diridai oleh Allah SWT. Dalam Al-Baghdadi, kita bukan sekadar berniaga, kita juga membawa satu mesej dakwah, insya-Allah. Dan dalam satu hadis lagi, walaupun dikatakan matan yang masih lagi ada khilaf dan sebagainya, tapi seolah-olah hadis ni realitinya berlaku di luar sana. Dia kata, hendaklah kamu berniaga kerana sesungguhnya 9 bahagian dari rezeki berada di dalam perniagaan. 9/10 daripada rezeki itu berada dalam perniagaan. Walaupun dikatakan hadis ni ada dia punya dari sudut matan dan sebagainya, tapi realitinya kita lihat sekarang ni memang perniagaan itu menyumbang sumbangan yang besar kepada pendapatan. Kalau kita kerja, contohnya gaji 3,000, setakat 3,000 itulah kita boleh limitkan. Tapi kalau kita berniaga, kita boleh memilih 3,000 atau 30,000 untuk punca pendapatan kita tadi. Dan kenapa berniaga? Sebagai salah satu sunnah, sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah juga bermula dengan berniaga, bermula dengan daripada peringkat awal lagi sampai peringkat Rasulullah dilantik sebagai Rasul, diangkat dalam martabat sebagai Rasul. Dan salah satu sunnah kos sehari hidup, seperti mana yang sekarang dikatakan, kalau harga ayam naik, jangan makan ayam.
Kalau kos cara hidup naik, jangan hidup. Tak. Kita tak boleh jangan hidup. Kita mesti hidup juga. Mesti terus kan. Mana boleh, kos cara hidup naik, saya tak nak hidup lah. Tidak. Kenapa berniaga? Kerana kos cara hidup memang sentiasa meningkat. Nak tak nak minyak kereta mesti isi. Nak tak nak telefon mesti top up juga. Nak tak nak kita perlu memenuhi kos-kos yang tetap, dan juga bebas hutang daripada hutang-hutang personal, pribadi. Dan pendapatan tanpa had, kita yang tentukan berapa yang kita nak dalam bisnes. Saya nak 5,000 sebulan, tentukan berapa pelajar yang perlu saya ada bulan ni, berapa pelajar yang perlu saya terokai pasaran. Kita tentukan. Tak ada siapa-siapa yang menghadkan dan tak ada had. Kata kalau nak 100,000 pun boleh, nak 1 juta pun boleh. Dalam bisnes tak ada had, kita yang tentukan. Dan masa yang fleksibel. Fleksibel ni maksudnya kita yang tentukan masa. Kalau kata pagi nak bangun pukul 10, buka ALC boleh pukul 10. Contoh. Tak terikat nak keluar office pukul 8, nak balik pukul 5. Masa fleksibel. Dan walaupun kita bisnes secara part time, pemikiran kena full time. Sebab memang attitude yang menentukan bisnes itu. Dan kriteria usahawan yang pertama, confirm amanah. Wajib beramanah dan ikhlas. Ikhlas tu wajib lah. Bila kita membuat satu bisnes, sebab kata orang dulu-dulu dia kata kalau nak ikhlas naik Mercedes, ikhlas. Confirm ikhlas. Jujur dalam bisnes, kerjasama, sangka baik. Bersangka baik sampai kita kata yang naik ALC bila kita buat taklimat contoh, yang naik dekat tempat kita pakai seluar pendek, pakai rantai, kita kena sangka baik. Orang ni sebenarnya nak jadi baik. Aku yang tak pandai tegur dia. Sangka baik sampai tahap macam tu. Itu sangka baik yang kita sebut senang, tapi nak buat tu kita perlukan satu mujahadah, toleransi. Kita perlu sangat bertoleransi sesama kita dalam, kerana bisnes adalah melibatkan ukhuwah, bukan sekadar keuangan dan sebagainya. Kejayaan usahawan yang pertama tentunya kita kena ada impian. Kita nak apa dalam dunia, Allah jadikan kita untuk apa, itulah impian kita. Dan kita kena ada keinginan nak menuju kepada impian tadi. Dan perlu ada keputusan, nak ke tak nak, itu lebih penting. Bukan tak ada duit, tak ada modal, tidak. Nak ataupun tak nak, kerana nak akan menentukan apakah kesungguhan kita menuju kepada nak tadi. Nak buka APC, nak buka APEP, nak buka one stop center, nak keputusan ni. Dan bagaimana nak buat tu, kesungguhan kita yang paling penting, doa kita kepada Allah SWT. Tak putus-putus. Sebelum mula dalam perjalanan dan hujung perjalanan juga perlukan doa tersebut. Dan kenapa memilih Al-Baghdadi sebagai satu cabang perniagaan? Kerana ganjaran pahala. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa baca satu huruf daripada Al-Quran, maka baginya satu hasanah, dan hasanah itu digandakan 10 kali ganda. Bukan kita nak berkira-kira berapa banyak pahala, tidak. Kita nak nampak ruang tersebut. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi baca alif lam mim saja berapa ringgit? Disebut hasanah, tak nampak berapa ringgit masuk dalam akaun bank? 30 ringgit. Jadi bersama dengan Al-Baghdadi kita ajar orang baca bismillah sahaja. Contoh. Jadi berapa huruf yang terdapat dalam bismillah? Plus malah 19. Al-Baghdadi mesti boleh jawab Berapa kali yang wajib sehari semalam? 17 kali. Dan kita renungkan sedikit. 19 huruf baca bismillah saja. Dengan bismillahirrahmanirrahim tadi Allah menunjukkan sifat Rahman dan Rahim dia bagi 190 ringgit sekali baca. Sebut pahala-pahala yang sama tak nampak ringgit senang nampak dia punya analogi tersebut. Dan sehari kita baca 17 kali, kita dikurniakan baca bismillah saja 3,230 ringgit satu hari. Adik dapat 3,000 sehari buat apa? Tak tahu nak buat apa dah saat gitu Dan kita semua sebenarnya perlu terlibat dalam bidang pendidikan Al-Quran. Kerana kalau kita ada 30 orang murid yang hanya membaca bismillah sahaja, kita ada 96,900 hasanah satu hari, ataupun 96,900 ringgit satu hari. Tak putus-putus. Cucuk akaun bank hari ni 96,000, cucuk esok masuk lagi 96,000. Jadi apa pun yang kita buat, janganlah kata Ustaz saya nak berhenti hari ni juga. Jangan kata nak berhenti Apa yang kita buat tu teruskan, tapi terlibat sama dalam pendidikan Al-Quran. Sama ada kita terlibat mengusahakannya,
kita terlibat memberi modal untuk mengusirnya. Contoh, kita terlibat mendoakannya, kita terlibat mendoakan apa saja. Ya, kerana kalau orang yang terlibat dengan pendidikan Al-Quran ni bukan dia cari pencen kubur. Orang biasa sebut pencen kubur, kan? Sebenarnya kita cari terlibat dalam pendidikan Al-Quran, kita cari bodyguard dalam kubur. Nak pencen ke nak bodyguard? Kalau bagi dua pilihan, kena pilih salah satu. Tak bolehlah dua-dua, memanglah nak dua-dua, tapi kena pilih salah satu. Nak pencen ke nak bodyguard? Bodyguard lah, sebab kalau letih dia boleh bawa. Kalau demam, saya nak pergi farmasi Aslam, dia boleh drive kan pergi farmasi. Sebab itu dah boleh bodyguard. Kalau pencen ada kereta kena bawa sendiri, isi minyak sendiri. Tapi orang yang terlibat dengan pendidikan Al-Quran akan ada bodyguard, zakir kacak duduk sebelah dia dalam kubur nanti sampailah kita sampai ke syurga Allah SWT, yang menepis soalan-soalan daripada malaikat, yang membantu menjawab soalan-soalan daripada malaikat. Jadi yang terlibat dalam bidang pendidikan Al-Quran ini, yang terlibat dengan Al-Baghdadi, jangan berhenti, teruskan usaha tersebut. Kerana kita bukan mencari dunia sahaja, kita mencari akhirat yang membawa kepada kenikmatan dunia, insya-Allah. Dan dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Dan dalam Al-Baghdadi, kita nak bukan sekadar kita belajar, kita juga mengajar orang lain dan mengajak orang lain untuk bersama dengan pendidikan Al-Quran. Dah pun berlaku banyak. Sebagai contoh yang lebih jelas, kita punya timbalan pengarah ATC Negeri Melaka yang bermula daripada kelas tamhid, masuk tajwid, masuk talaki, sekarang jadi timbalan pengarah ATC Negeri Melaka. Begitu juga timbalan pengarah ATC Kuala Lumpur, bermula daripada kelas tamhid, tajwid, dan sekarang jadi orang kuat yang menggerakkan pendidikan Al-Quran Subhanallah. Jadi bukan sekadar kita belajar, kita mengajak orang lain. Dah ramai pun orang yang belajar hari ini, bukan tak ada ramai orang belajar Quran, tapi berapa ramai yang belajar dan mengajar. Dan teknik Al-Baghdadi, kita sediakan satu teknik yang adik-adik pun kalau dia ikut kelas, dia balik boleh ajar mak dia. Betul duduk kat dapur, mak sajadah, 3 kata dia dah boleh ajar, ya, walaupun seawal usia 4, 5, 6 tahun. Jadi yang itu kita cuba realisasikan dalam Al-Baghdadi yang Nabi SAW dah sebut 1400 tahun yang lampau. Kita cuba realisasikan pada hari ini. Dan kenapa memilih Al-Baghdadi sebagai platform untuk berniaga? Yang pertama, kita membawa pendidikan Al-Quran. Al-Quran itu sendiri memang Allah dah jamin, tapi pendidikan itu untuk anak-anak kita, generasi kita mendapat pendidikan tersebut. Kita tak nak lagi berlaku seperti dulu zaman komunis. Nak baca Quran kena gaji lubang, duduk dalam lubang. Tak nak. Kita nak jamin pendidikan Al-Quran. Al-Quran memang Allah jamin, takkan terhapus. Tapi pendidikan kita perlu perjuangkan. Dan jenama yang diyakini, Alhamdulillah, Al-Baghdadi kita iklankan setiap pagi di Radio IQ secara konsisten, setiap pagi. Dan juga kita telah menerima keiktirafan contohnya dengan Malaysia Board Record. Baru-baru ni kita hantar juga keiktirafan untuk inovasi daripada MOSTI, Kementerian Sains dan Teknologi. Kita hantar juga permohonan kedua, sebenarnya permohonan yang kelima untuk Malaysia Board Record. Kita dah hantar 3 sebelum ni, dan kita hantar 2 lagi. Kita akan hantar 3 dia pilih 1, jadilah. Tapi kita akan ingatkan dia sentiasa ada 2 lagi yang pending contohnya. Dan promosi yang meluas di Radio IQ dan sebagainya. Dan Al-Baghdadi bukan sekadar perniagaan sahaja, tapi perniagaan yang ada unsur dakwah, bukan sekadar ganjaran di dunia, tapi pahala di akhirat. Dan bukan sekadar dunia, kita membawa akhirat. InsyaAllah. Dan Allah dah janji pun, kalau kamu kejar akhirat, dunia akan kejar kamu. Kalau kamu kejar dunia, Allah serahkan kamu kepada dunia. Kalau kamu kejar manusia, Allah akan serahkan kamu kepada manusia. Jadi kita kejar Allah SWT, bukanlah kejar Allah nampak di sana, tapi kita membawa satu mesej yang jelas. Dan peluang perniagaan anak Al-Baghdadi, kita ada 3 yang utama. Sama ada membuka ALC Al-Baghdadi Learning Center, yang dah ada pun 535, ataupun membuka APET Pusat Tuition Ibu Hamil, ataupun membuka Al-Baghdadi Playtime Center. 3 konsep. Jadi malam ni saya akan kongsikan ketiga-tiga konsep ni. Dan kita buka kepada siapa sahaja, profesional, usahawan, perunding Al-Baghdadi. Sehingga kini kita ada 3,280 perunding Al-Baghdadi di seluruh negara, untuk membuka salah satu daripada 3 ni, ataupun mengambil kesemuanya sebagai one stop center. Itu ada pilihan tersebut. Al-Baghdadi Learning Center, saya rasa sebahagian majoriti lah kot daripada ALC. Jadi rasa tak payah cerita sangat detail tentang ALC. ALC adalah sebuah pusat pembelajaran Al-Quran Al-Baghdadi.
Okey, semestinya dia telah menghadiri kursus perunding sebab kita perlu tahu tentang teknik tersebut premis yang sesuai daftar dengan SSN itu biasa, prosedur biasa, dan modal permulaan 2013 untuk membuka ALC adalah 8,999 sahaja 2013 dan dekat flyer setiap orang terima tadi sepanjang Ramadan kita ada promosi untuk membuka ALC 50% potongan. Yang ini pecah-pecah ni tak perlu ceritakan detail. Dan yang paling penting kita tak ada sebarang franchise fee untuk ALC dan tiada sebarang royalty yang dikenakan untuk pelajaran di ALC itu ALC. Okey, APEP 1344 Tuition Center, Pusat Tuition Ibu Hamil Al-Baghdadi. Okey, Pusat Tuition Ibu Hamil Al-Baghdadi. Biasa kita dengar Pusat Tuition UPSR, Pusat Tuition PMR, Pusat Tuition SPN. Ini Pusat Tuition Ibu Hamil sebelum masuk UPSR ni. Pertama di Malaysia. Dan program pendidikan ibu hamil yang pertama di Malaysia, kita jangkakan juga yang pertama di dunia menggunakan asas, bunyi-bunyi asas Al-Quran. Sebab tak ada lagi yang ada dekat dunia pun, semua orang barat yang buat. Dan objektif kita untuk mewujudkan, untuk membangunkan intelek dan emosi yang optimal hasil stimulasi. Kita akan buat satu program stimulasi. Kita memberikan satu stimulasi kerana bayi dalam kandungan dia akan menerima apa sahaja yang dialami, dirasai dan dilalui oleh ibu sepanjang tempoh kehamilan ni. Janin dalam kandungan akan turut merasai 100%. Sebab itu kalau kita tengok contohnya kita ada 3 orang anak. Anak pertama suami isteri baru kahwin. Jadi anak yang lahir tadi sifatnya campuran antara suami dan isteri. Dia sebab dia tengah gembira je baru lepas kahwin. Betul Itu anak pertama. Anak kedua mak mula stres menguruskan anak yang pertama, jadi akhir buat anak yang kedua, accident kata saya. Accident. Jadi anak yang kedua lahir pendiam contoh. Nampak dia punya kesan. Itu tak ada apa-apa stimulasi tu. Stimulasi tumbuk sambal, itu je. Dan yang ketiga tu mak dah mula boleh terima kehadiran anak-anak 2 orang, jadi mak pun dah happy Anak yang ketiga lahir confirm happy. Tak boleh stop. Kalau nak main tu daripada pagi bangun ni sampai malam confirm. Itu tak ada stimulasi tapi itulah dia punya reality. Jadi yang tu yang kita nak terapkan dalam APEP. Kerana apa yang dipelajari oleh anak dalam rahim ibunya sepanjang usia 3 tahun pertama dalam kandungan sehingga 3 tahun pertama, yang itu menjadi satu pengalaman dan pembelajaran yang kekal yang dipanggil LTP, Long Term Potentiation. Dan pembelajaran yang akan kekal dalam ingatan anak tersebut. Sebagai contoh, kita ambil satu contoh ada seorang ustazah daripada Pekan Pahang. Masa dia melahirkan, masa dia mengandungkan anak dia, suami dia sangat-sangat cemburu. Cemburu yang tahap kalau bercakap dengan orang rumah sebelah, suami dia, ustaz minta maaf tak ada kena mengandung ustaz kat sini bercakap dengan jiran sebelah dia, tak kira lelaki perempuan, memang lepas dia marah. Jadi isteri dia ni, ustazah ni, masa dia mengandung, dia dengar bunyi exhaust motor suami dia balik, muntah. Stres dia punya stres. Jadi bila anak ni membesar, bila anak yang dilahirkan tadi membesar, masa usia dia 9 tahun, anak ni tulis surat. Dia tulis surat, dia kata apa? Kalau jumpa pisau nak bunuh ayah, kalau jumpa pistol nak tembak ayah. Terkejut, guru kat sekolah terkejut, call mak dia lah, anak ustaz ustazah call ustazah ni. Bila balik di rumah, tengok dekat rumah pun banyak surat yang hampir sama. Menangis ustazah ni, kata saya tak pernah ajar anak saya untuk benci ayah ni, tak pernah ajar, tak pernah sebut. Rupa-rupanya stimulasi dia terima masa dalam kandungan yang dia fikir. Jadi stimulasi tu memang ada kesan kepada anak tu sendiri. Sebab tu kita nak wujudkan satu emosi yang positif. Dan penting kita menentukan pembangunan otak tadi, kerana anak dalam kandungan dia merasai semua stimulasi penglihatan, pendengaran, sentuhan, bau dan cita rasa. Dan sebenarnya apa yang kita nak tentukan, saranan untuk baca Quran tu dah ada. Bukan tak ada masa kita mengandung, ada dia sebut. Bukan ustaz lah, kita perempuan dia kata baca Quran, tapi berapa banyak, berapa kerap, berapa lama nak baca. Dalam Al-Baghdadi kita akan gunakan dalam APEP 1344, jumlah stimulasi itu adalah 1344 bunyi-bunyi asas Al-Quran. 1344 tu maknanya bunyi-bunyi asas Al-Quran. Al-Baghdadi majoriti tahu 336 ke 336 bunyi asas.
kali dengan 4 jenis bacaan, 4 tempo bacaan, jadi 1, 3, 4, 4. Bunyi asas Al-Quran yang akan kita terapkan. Berapa kekerapan yang dia kena buat, seberapa kali. Dalam APEP kita buat 2 jam seminggu, dan sepanjang minggu dia balik tadi dia perlu buat stimulasi tersebut, akan menggunakan ritma ketukan teknik Al-Baghdadi. Ritma tu yang kita ketuk sa, ja, da. Sebenarnya ritma yang kita ketuk tadi adalah ketuk kan? Nak tunjuk dia punya bunyi tu, pakai pen lah. Okay, dia punya bunyi tu sa, ja, da. Ritma tadi sekejap, tunggu. Ritma tu sebenarnya adalah sangat sinonim. Sangat sinonim. Ritma yang kita bunyi tu sa, ja, da. Ritma tu adalah sinonim dengan bunyi jantung ibu yang hamil dalam keadaan yang paling tenang. Dush, dush, dush. Tiga kan? Sajadah sa, ja. Ritma tu tadi, bunyi tu tadi, bila kita transfer kepada bunyi jantung, dia sangat dekat dengan bunyi jantung ibu dalam keadaan yang paling tenang. Jadi bila dia tenang, 100% apa yang ibu belajar, stimulasi tersebut anak akan terima. Jadi bila ibu tu ketuk sa, ja, da, tapi dalam APEP bukan sajadah. Buku surat pertama adalah ha, ma, la yang ada dekat brosur tu. Jadi bila ibu tu sebut hamala, anak tu faham. Anak tu dapat terima ibu sedang hamil. Contoh. Dia dapat terima, dia tak boleh analisis lagi. Dia tak boleh buat perkaitan, tapi dia faham bunyi tersebut. Ibu pun faham, yes, aku tengah hamil. Jadi dia akan jaga emosi dia. Dia tak nak anak jadi macam kena kahwin cepat. Dia tak nak anak jadi rasa stres. Sebab bila ibu stres, anak akan stres. Jadi bila ibu faham tentang konsep APEP, bila ibu stres, dia akan terus cakap dekat anak dia, dekat kandungan dia, minta maaf ibu tadi stres, minta maaf. Yes. Dia takkan merosakkan otak dia, dendrit yang ada dalam otak tu takkan hancur. Akan kekal dekat situ. Jadi nak cerita bab otak tu panjang lah cerita dia, tapi dia akan melibatkan pembangunan otak. Dan prinsip APEP menggunakan ritma ketukan teknik Al-Baghdadi. Ritma kita ada 4 jenis ritma, daripada yang paling perlahan sampai paling laju minggu ke-32. Kita menggunakan emosi positif. Okey, emosi positif ni sebenarnya berlaku dalam kursus-kursus kita, dalam kelas-kelas kita. Contohnya kita tengok sebab yang terbaru, apabila kita buat kursus perunding, ibu yang hamil 4 minggu, anak yang pertama, dia selalu, dia bukan kata muntah-muntah, dia memang pingsan terus. Dia punya muntah tu sampai dia tak bangun satu hari. Ibaratnya kalau suami dia tengok, dia kena gerak, duduk lagi dia tu memang flat terus. Tapi datang kursus kita 2 hari, dia boleh duduk dalam kursus kita dan dia boleh ketuk bersama-sama tanpa ada rasa loyo, makan macam biasa. Itu belum wujud stimulasi APEP lagi. Sebagai biasa je, kelas biasa. Kita jangkakan insya-Allah apabila ada satu stimulasi yang kita buat tersebut akan melahirkan satu emosi yang positif. Dan kita menggunakan bunyi asas Al-Quran. Al-Quran yang memang pun proven. Kita terapkan kepada anak tadi dalam kandungan, dan dia membentuk satu stimulasi janin. Kita bukan mengajar dia, tapi kita bagi maklumat tu untuk dia safe. Kerana otak bayi dalam kandungan ni, dia macam USB pendrive tu, yang kita save, dia tak boleh buang. Kalau kita ni, otak kita ni dewasa, bila kita tak libat air ni, keluar kita boleh buang maklumat yang kita tak nak, betul? Tapi baby dia tak boleh buang. Maklumat tu dia terpaksa terima. Seperti mana agar-agar yang tengah cair, kita masukkan pewarna, dia boleh terima. Tapi kalau dia dah keras, masuk pewarna, hancur dia. Macam tu dia punya perkembangan otak. Jadi kita akan terapkan stimulasi janin. Jadi kita akan buka pusat tuition ibu hamil. Di ibu hamil dia akan pergi APEP. Jadi anak dia lahir nanti, dia kata, mak pergi tak pusat tuition? Mak tak pergi, patutlah saya tak nampak sampai satu masa nantilah. Okay, dan bila dia dah lahir, okay, itu dia sebelum dia lahir, sebelum baby tu lahir. Bila dia dah lahir, umur 4, 5 dan 6 tahun, tadika mana dia nak pergi, dia akan pergi ke
Al-Baghdadi Playtime Center. Konsep dia tadika konsep yang ketiga cuma dia adalah didaftarkan di bawah Pusat Perkembangan Minda sebab dia melibatkan satu teknik yang inovatif, ada ciri-ciri perkembangan minda sebab kita dah libatkan dalam kandungan tadi. Dan APC kita wujudkan untuk sebenarnya untuk mewujudkan prasekolah pendidikan prasekolah teknik Al-Baghdadi. Sebab yang kita ada ALC tu biasanya 7 sampai 70 tahun. Betul ALC kebanyakan lah, majoriti 7 sampai 70. Yang ambil 4, 5, 6 tu yang berani je. Memang yang berani. Dia kata, Ustaz saya ambil 4, 5, 6. Memang ada ALC contohnya Bukit Kata, dia akan buka APC, dia dah ada 70 orang pelajar 4, 5 dan 6 tahun. Jadi dia transfer sebab budak-budak ni belajar kat tadika luar. Mak ayah dia bertanya, tak ada ke tadika Al-Baghdadi? Dia kata ada, tapi saya belum daftar. Jadi insyaAllah dia akan buat satu one-stop center. Dan tujuan kita wujud tadi untuk memberi peluang juga kepada usahawan-usahawan untuk berkecimpung dalam bidang pendidikan prasekolah. Sebab ramai yang graduate daripada prasekolah, tak payah graduate pun. Kita yang terlibat yang ada anak sendiri, yang nak beri pendidikan kepada anak untuk berkongsi pendidikan Al-Quran tersebut. Dan visi kita untuk melahirkan generasi pelapis penggerak pendidikan Al-Quran Teknik Al-Baghdadi di seluruh dunia. InsyaAllah kita yakin dengan wujud APEP dan APC kita akan perkenalkan konsep One Stop Center di seluruh dunia dan mempraktikkan pendidikan pembelajaran berteraskan bacaan Al-Quran sehingga 50% waktu pembelajaran. Sebab sekarang ni kalau kita ada tadika, Quran dekat mana? Waktu Quran tu dekat mana? 10.30 ke atas. Tapi dekat APC kita, Quran tu masuk saja 8.30, Quran terus sampai 10.30. 11 ke atas barulah benda-benda lain. Bukan sukan, sains, teknologi ke matematik ke benda-benda lain. Quran dulu yang akan jadi dia punya trust. Jadi kalau dia duduk dekat kita 3 bulan dekat AFC, dia boleh baca asas. Kalau duduk kat APC hari-hari, berapa hari? Hari-hari 2 jam. Jadi dia keluar, masuk 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, kita jangkakan akan ada di kalangan tu yang boleh baca, insyaAllah lah. Memang kita jangkakan semua, hampir semua yang boleh baca, 99.9%. Yang boleh menghafal, yang boleh menulis, sebab dia dah duduk dengan kita hari-hari, insyaAllah. Dan penubuhan APC sebenarnya kita nak memenuhi permintaan ibu bapa yang mencari program pendidikan awal kanak-kanak berteraskan pendidikan Al-Quran. Kita baru saja launching APC ni pada 15 Jun yang lalu. Baru sebulan jaga. Ini apa ya? 24 Julai. Baru sebulan je. Dan memang kita dapat satu feedback daripada ibu bapa yang mencari program. Kita kata kita tengah cari usahawan nak buka. Dia kata saya nak hantar anak saya, berapa nak bayar? Belum lagi ada InsyaAllah kita akan ni dalam proses kita mencari usahawan-usahawan. Dan keistimewaan APC yang pertama, kita menggunakan kurikulum yang komprehensif dan holistik. Kita akan tengok apa dia. Peruntukan 50% waktu pembelajaran untuk Al-Quran seperti mana yang tadi yang saya terangkan. Maksimumkan penggunaan BBM, bahan bantu mengajar, playtime game bagi boleh mengaji. Itu BBM Kita akan gunakan BBM sebab budak sekarang dia tak nak lagi dah belajar duduk engkau baca lah. Dia tak boleh dia nak bermain santai dan sebagainya. Bersama dengan rangkaian Al-Baghdadi di seluruh Malaysia, kita dah ada 535 ALC. Setakat ni yang kita terima untuk pusat tuition ibu hamil, permohonannya 25 parlimen yang nak buka. APC 47 DUN. Di banyaklah dalam sekarang itu ada yang tengah bertambatkan, tengah fikir, tengah macam-macam Jadi kita akan proceed dia, kita tak akan tunggu. Kalau ada orang, kita isi terus. Dan latihan berterusan modul Akademi Al-Baghdadi, latihan di bawah Akademi Al-Baghdadi, dan promosi yang luas dan berterusan melalui Radio IQ. Dan apa yang dikatakan komprehensif ialah kurikulum APC meliputi sukatan pembelajaran Al-Quran Teknik Al-Baghdadi serta memenuhi sukatan pembelajaran prasekolah arus perdana. Ada juga bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan sebagainya. Holistik, kurikulum APC saling berkait antara satu sama lain, bersumberkan ilmu-ilmu Al-Quran. Jadi dia tengok satu-satu. Ini dikatakan komprehensif. Al-Quran tu main, kita ada 8.30 sampai 10.30, dan pelajaran-pelajaran lain ni akan masuk selepas waktu tersebut. Jadi bukan belajar Quran ni. Dia kata apa beza sekat ALC dengan APC? Banyak beza. ALC dia cuma fokus pada Quran, dan ALC kita fokus kepada bacaan. Betul? Asas bacaan. APC bahasa hafazan dan juga tulisan. Ada ekstra dekat Quran saja. Dan lain-lain ni ada. Kita tak tinggal lah. Jadi kata APC. Dan holistik pula,
semua pembelajaran lain tadi akan berteraskan pembelajaran Al-Quran. Semua pembelajaran lain akan direlatekan dengan Al-Quran, insya-Allah. Dan siapa bakal pelanggan kita? Tengok 7 hingga 70 tahun pergi mana? Besar prospek dia. 4 hingga 6 tahun pergi APC, Abadi Plantar Center. Ibu hamil pergi APEP Tuition Center, Pusat Tuition Ibu Hamil. Jadi ada 3 jenis bisnes. Jangan confuse 3 jenis bisnes. Dan kalau kita tengok kat sini ada satu lagi ruang yang kosong. Dekat mana? 321. Yes, kosong sampai 3 tahun. Kat sini InsyaAllah akan lahir satu program 1000 hari. Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesihatan dia buat program 1000 hari, tapi menjaga kita buat 1000 hari untuk pendidikan, insyaAllah. Doakan NPEP 1000. Jadi Al-Baghdadi untuk semua, siapa-siapa saja, dan potensi pendapatan. Tengok kalau ALC dengan 300 pelajar kita ada 90,000. Betul 300 kali RM300. Itu ALC. APEP 100 pelajar kita dapat 168,000. Ini potensi pendapatan tahunan setahun. Dan APC paling menarik, 50 pelajar saja, potensi pendapatan dia 192,500. Sebab dia tiap-tiap bulan, betul? Dia akan bayar dekat kita yuran bulanan. Dan yang paling penting, kita masih menekankan tiada royalty. Kita tak tuntut royalty. Itu logo tu logo orang tuntut royalty, kita tak tuntut. Jadi kita kekalkan tiada royalty untuk yuran pembelajaran. Ambillah sepenuhnya untuk cantikkan kita punya center, tempat kita dan sebagainya, demi untuk pendidikan Al-Quran dan pelaburan untuk menggapai impian. Jadi kita kata ALC 8999, APC 23,250. Dalam dia dah ada bahan pembelajaran untuk 23 pelajar, training untuk guru, seorang guru dan seorang pengusaha, 2 orang untuk 5 hari, dan juga tablet PC ada dalam 23,000 tu maksudnya untuk kita operate satu kelas seolah-olah satu kelas dekat APC kita. Dan yang lain tu renovation apa semua tu kita buat macam biasalah. Dan kalau nak compare dengan tadika-tadika yang ada jenama di luar sana, 10 kali ganda lebih jauh. Sebab tengoklah, sebab kita memang sebut tersebut. Dan pusat tuition Ibu Hamil dia agak eksklusif. Okey, sorry, yang ni tadi APC 1 DUN 1. Dia punya konsep. APEP 1/1 ibu dia panggil. Ibu dia satu Dia boleh ada anak, tapi itu konsep yang kemudian kita akan cerita kemudian. Dan pusat tuition Ibu Hamil 29,749 juga ada bahan-bahan dia dan sebagainya dalam. Okey, bagaimana nak merealisasikan, sama ada kita menggunakan simpanan sendiri ataupun kita buat tajaan daripada farma broker ataupun pinjaman daripada pembiayaan daripada SME Bank. SME Bank ni kami tak boleh highlight lah. Al-Badi tak boleh highlight sebab sebenarnya dia dah bagi satu panggil persetujuan untuk membiayai program kita, tapi kita tak boleh highlight sebab dia memerlukan satu kerjasama rasmi lah. Dia tak, benda tu akan menghalang kita untuk pergi lebih jauh kan. Jadi dia kata tak apa, dia seolah-olah macam orang nikah kat Thailand jadi kalau cerita kat Malaysia kena samai tapi dah sah lah. Dia datang kat office kita dah present apa itu Al-Baghdadi, kita dah bawa pun borang-borang pembiayaan bagi yang berminat, terus isi borang. Dan untuk mengambil program APC dan APEP, deposit dia kita tetapkan RM5,000 sebab SME dia nak tengok komitmen. Tetapi yang istimewa, yang mengambil pembiayaan SME, deposit dia RM3,000 sahaja. Dan deposit tu akan tolak lah, minus lah. Kita katalah RM23,000, kita dah deposit 20, kita deposit RM3,000, jadi tolak lah, minus lah kos tadi. Itu untuk perniagaan. Dan apa pilihan kita, sama ada kita meneruskan kehidupan, kita teruskan kehidupan seperti sedia kala, seperti sekarang, dan melihat orang lain berjaya, ataupun kita merebut peluang buka APC, buka APEP untuk menikmati kehidupan dan membina empire perniagaan sekaligus menyumbang kepada kebajikan pekerja yang bekerja dengan kita. Jadi apa saja pilihan anda, sama ada teruskan kehidupan ini ataupun merebut peluang dan bersama-sama dengan Al-Baghdadi untuk memperjuangkan pendidikan Al-Quran. Saya setakat itu dulu. Saya persilakan
Cik Azri untuk bersama-sama kongsi berkenaan dengan SME Bank. Selepas ni ada apa-apa soalan? Setakat tu dulu untuk konsep APC dan APEB. Untuk konsep pembiayaan kewangan dia boleh tanya. Iuran sebulan APC berapa ya? Dengan yang ibu mengandung berapa iuran? Iuran sebulan APC kita tetapkan 350 sebulan. APC? APC, Playtime Center 350 sebulan. Dia konsep tadika swasta lah. Iuran tu katalah kalau kawasan yang agak pedalaman, bagaimana kita nak struktur iuran tersebut, yang tu kita boleh bincang lah. Kita boleh bincang dia sebut struktur iuran. Masanya Ustaz? Ya? Masa? Jam berapa? 5 jam. 5 jam. Yes. 5 jam. Itu yang tetap lah. Maksudnya 8.30 sampai 1.30 ke. Biasanya 11.30, 12.30, 1.30. Itu untuk tadika lah. Jadi bila dia extend ke petang, sebab kita mengambil kira iuran yang standard Selangor, Kuala Lumpur, Pulau Pinang yang bandar lah. Kita ambil standard macam tu. Jadi 350 bagi dia tak ada masalah untuk tadika. Mungkin bagi kawasan-kawasan pedalaman, kawasan yang agak jauh, kita perlu strukturkan balik iuran yang tu. Dari sudut teknikal tu kita boleh bincang. Itu tak ada masalah lah. Seperti mana kita buka ANC dulu lah, iuran 300 mahal kan. Tapi alhamdulillah kita dah 3 tahun bergerak, masyarakat boleh menerima. Sebab kita memberikan satu nilai kepada iuran tadi. Dia keluar, anak dia boleh baca Quran, boleh hafal Quran dan sebagainya. Soalan lain? Ibu mengandung macam mana sistem iuran dia? Okey, untuk ibu mengandung kita pakai per sesi. Satu sesi 80, itu standard dia lah. Dan satu sesi tu 2 jam untuk stimulasi. 80 tu bila kita pergi Kota Baru, ada yang tanya soalan. Dia kata, Ustaz, 80 tu mahal. Ada seorang doktor dalam majlis tu juga yang tolong jawab. Dia kata kalau jumpa doktor 5 minit 150. 5 minit dan dia doktor tu check, letak stetoskop kat depan, belakang, dah. Dia kata tarik nafas 150, 5 minit kita 2 jam 80. Jadi boleh nilai lah. Doktor tu sendiri jawab, dia kata jauh lebih murah sebab dia nampak value tersebut. Dan dia mengandung pun contohnya sekarang dia yang 3, dia yang 5, dia benda tu dah limit lah. Tak ada lah sampai 10 ke macam dulu, 10, 7. Jadi sekarang ni anak pun dia dah planning dan sebagainya, nak beri pendidikan yang terbaik untuk anak tu lah. Ada soalan lain selain daripada itu? Iuran, APEP, iuran APC, center. Tentang beza tak tahu iuran antara Semenanjung sama Sabah punya? Kalau ikut beza sepatutnya Sabah Sarawak naik sikit kot. Kalau ikut beza. Tapi sebab kita tak ambil apa-apa royalty. Buku je selalu mahal. Buku je mahal sikit. Buku sekarang pun kita masih jual, kita letaklah harga yang tinggi tu. Kos hutan. Tapi iuran pengajian tu lah kata kita boleh bincang. Benda yang teknikal tu kita boleh bincang. Dari sudut iuran. Kalau kita ada contohnya dekat parlimen kita tu ada ahli parlimen yang nak sponsor kelas, boleh buat. Iuran kita dah fix dah. Macam yang kita tengah buat sekarang ialah dengan Kerajaan Negeri Selangor lah, kita propose untuk buat dekat parlimen-parlimen. Ini banyak lah. Sebenarnya itu kata tadi, isu dia sekarang ialah kalau kita nak buka, insyaAllah ada jalan ni. Jadi bila kita dah decide ini bersama dengan APC dan APEP, insyaAllah kita akan bincang dengan sudut teknikal lah.